Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sam Pendakar. Alhamdulillah, syukur aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku berkongsi sebarang info, maklumat supaya insyaAllah bermanfaat untuk hampa lah. Kalau macam biasalah, kalau hampa rasa video ni tak bermanfaat untuk hampa, yang mana hampa dah tahu, hampa boleh share dekat orang yang tak tahu supaya tak ada yang buat kepala tahu lah. Mudah, simple kan. Right, so untuk video kali ni mungkin akan ringkas, aku akan cuba ringkaskan sebab tajuk pun simple je, formula mencari saiz carburetor ataupun throttle body lah. Maksudnya kalau motor yang pakai carburetor, kita cari carburetor lah. Jangan mabuk nak tengok yang throttle body. Kalau yang motor pakai throttle body, kena tengok balik yang apa ni, yang formula kita akan bagilah kan. Okey, sebab apa kita nak buat video ni tau? Sebab bukan kita lah, sebab apa aku nak buat video ni? Sebab aku tengok banyak dalam grup orang suka tanya benda tu kan, motor saya dah modify ni bang, carburetor nak pakai siapa? Bab tanya tu aku okey lagi, tapi bila tengok pemilihan dia terlalu jauh daripada yang sepatutnya, itu yang jadi carburetor besar. Kita dengar motor lalu pun bunyi carburetor lagi kuat, bunyi enjin tak kuat pun, bunyi exhaust pun kita tak dengar. Sebab apa? Sebab motor tu tak buat macam pun kan, tak ada modi teruk-teruk pun, tapi dia pakai carburetor menalar, kena nalar ke punya. Sebab secara basicnya memang aku tak nafikan, motor yang kuat ialah motor yang mampu membakar minyak yang banyak. Tapi kita kena faham, bakar minyak yang banyak dan efisien. Kalau bakar banyak je tapi tak ada kederat, tak efisien, tak guna juga, membazir minyak tu. Jadi kita kalah dekat bahagian fuel consumption. Gila bahasa aku kali ni. Kita kalah dekat situ. Sebab tu kilang buat motor, kita tengok motor ni carburetor besar ni, motor ni carburetor besar ni. Kenapa? Kalau kita tengok carburetor 4-stroke 2-stroke pun berbeza dari segi karakter carburetor tu sendiri. Kalau kita tengok carburetor 4-stroke dengan 2-stroke, carburetor 2-stroke cenderung berat dekat bawah, bobok lah, bahasa mudahnya bobok dah, bukan bobo di mana. Dia cenderung bobok di bawah dan kekuatan dia cenderung di RPM atas. Sebab memang macam tu karakter enjin 2-stroke. Memang macam tu. Dia perlu basah di atas. Memang macam tu. Bawah tu memang dah basah teruk dah, sebab memang tak boleh buat apa, memang tak boleh nak counter, susah tu. Jadi bila mana motor 4-stroke ni pakai carburetor motor 2-stroke, janganlah pelik asal motor saya bobok bang, atas dia okey. Memang macam tu lah, sebab dah carburetor tu sendiri didesign macam tu. Jadi kita kena pasrah lah. Pasrah bukan maksudnya kita menyerah. Pasrah tu kita kena bersedia betul-betul lah. Memang macam ni motor aku, tak apa, untuk speed aku sampai. Dan aku tak bisa tengok ya motor 2-stroke pakai carburetor yang design untuk 4-stroke, mau kering atas teruk tu, kering tipis, lompat terus RPM nanti kan. Sebab aku bukan seorang yang layak untuk bercakap tentang 2-stroke, sebab aku bukan seorang yang mengkaji sangat-sangat tentang 2-stroke. Kita sekadar tahu basic saja. Tapi yang aku nampak yang tu lah berlaku kan. Motor nak kata standard modi tak pun, motor standard, clutch plate je tukar racing, spring buff, spring clutch racing, set mirror macam biasa buka terus pakai carburetor yang berkapasiti saiz sampai 28mm. RAM tu motor bunyi angin je kuat kan. Pakai carburetor besar, pergi kedai cari minjet yang paling kecil, tak guna, tak ada function pun, tak guna. Motor tu boleh hidup je, tapi jalan tu dah tak sepatutnya. So insyaAllah video kali ni aku akan cuba merungkai macam mana nak cari saiz, kita kata saiz throttle body ataupun saiz carburetor. Ikutlah, kalau carburetor lah, kalau throttle body lah, yang sesuai. Aku akan cuba buat jadual. Macam biasalah video aku spontan, aku akan cuba buat jadual nanti. Aku akan hurai kalau pakai lebih besar apa akan jadi, lebih kecil apa akan jadi. So macam itulah. So sebelum kita bersemang lebih ketum, apa itu carburetor, apa itu throttle body, aku akan tunjuk kat hampa lah carburetor tu menatang apa, throttle body tu menatang apa. Bukan aku tunjuk carburetor slide ni apa function, jarum ni apa function, pilot ni apa function, minjet ni apa function. Tak, kita secara umum terus je kita buat. Kita secara umum je. Sebab takut ada yang tak kenal pula. Kadang-kadang budak-budak Tamala tu pelik-pelik ke. Bang, throttle body tu function dah apa? Jam. Throttle body tu apa bang? Carburetor tu apa? Masalah juga kan. Sebab sekurang-kurangnya sebelum kita nak kira benda tu apa, kita kena tahulah apa yang kita nak kira. So aku akan tunjuk hampa lebih dekat secara ringkas, pendek pun, carburetor, throttle body. Pemain mesti dah tahu kan, tapi untuk yang tak tahu kita akan tunjuklah. Right, so let's go. Okay, so mula-mula kita tunjuk yang lama dululah, carburetor. Okay, contoh kat sini kita ada carburetor cutting W125 lah. W125 selap besar lah. Ni daripada CK Racing punya. Ni macam biasa, pinjam kat kawan aku, Syukri motor tu, seperti biasa lah. Right, so ni adalah carburetor ya kawan-kawan. Untuk siapa yang tak kenal, ini adalah carburetor.
Baru lepas ni bila sembang aku kenal carburetor tu apa. Okey, ni carburetor, ni sistem ni dah lama, memang dah lama dah. Right, so ini adalah carburetor. Ini yang masuk pergi kat intake, masuk kat tangkuk head tu. Ini daripada depan lah, kotak angin ke, kalau yang tak pakai kotak angin pakai tudung cat ke apa, terpulang masing-masing kan. Right, ni carburetor. Okey, lepas tu kita pergi ke throttle body. Ni throttle body saya besar ni. Okey, ni throttle body 40mm ni, nalar curve-nya. Siap ada port 2 ni, 2 injector boleh hubung. Maksudnya untuk speed tu lagi barang macam power jet lah. Kan, okey. Yang special throttle body ni aku perasan yang ni. Lalu kalau kita nak adjust timing, macam adjust angin ke apa, dia pakai screwdriver kan. Ni Espada ni dia buat lain sikit. Dia pulas tombol macam ni lah. So agak rare lah. Okey, ni throttle body size 40mm. So yang apa yang kita akan cerita hari ni adalah throttle body size 40mm ni motor yang macam mana kita nak pakai. Yang macam mana lebih sesuai kita nak pakai. Itu soalan dia kan. Itu yang video hari ni. So ni adalah throttle body. Baik benar. Dan ni adalah carburetor. Okey, jom kita pergi ke whiteboard lebih besar untuk kita sembang lain lah. Jom. Alright, so tadi kita dah aku dah tunjuk kat hampa secara ringkas apa itu carburetor, apa itu throttle body. Bentuk je lah kan. So sekarang ni kita akan bercerita cara kerja dia. Kenapa perlu ada carburetor. Firstly kita kena faham fungsi ya. Kita panggil fungsi lah kan. Fungsi carburetor ataupun throttle body ni lah. Fungsi carburetor ataupun throttle body ni, satu, menyalurkan udara dan minyak lah ke dalam kebuk pembakaran lah. Kebuk pembakaran. Waktu bermulanya proses lejang masukan. So waktu proses lejang masukan tu, wah minyak buka, piston dari atas ke bawah kan. Piston dari atas ke bawah, piston ni piston dari atas. Aku duduk piston kan, tulisan tak nampak. Nanya Pak Karim. Okey, boleh hero nampak kan? Maka ni tak berapa lebih kurang lah kan. Piston dari atas, apa ni? Piston dari atas ke bawah. Valve minyak membuka waktu tu. Valve exhaust tutup. Okey. Waktu ni berlaku vacuum tu. Waktu ni lah segala minyak dan udara masuk ke dalam kebuk pembakaran ni lah. Dan lepas tu piston dari bawah ke atas dia akan mampatkan kebuk pembakaran ni supaya minyak dan udara tu bergaul secara lebih mesra untuk menghasilkan jumlah ataupun nisbah yang bersesuaian supaya berlakunya letupan dan berlakunya pembakaran yang efisien. Okey. Apa yang akan berlaku bila kita pakai throttle body ataupun carburetor yang terlampau besar? Angin akan masuk lebih banyak daripada minyak. So jumlah dia tu tak sama pairing dia. Dia ada pairing-pairing dia tahu berapa persen kena ada minyak, berapa persen kena ada angin, baru pembakaran tu cantik. Tak guna kita pakai carburetor besar-besar, throttle body besar-besar, tapi kita pakai minjet ataupun kalau motor yang injection dia pakai saiz injektor yang standard ataupun lagi kecil pada standard ada tak? Demam macam tu tak boleh, dia tak sesuai. Sebab dekat sini ni akan jadi problem dia. Bukan problem, hampan je penyakit kan. Dekat sini yang akan menentukan sesuai tak sesuai padanan tu. Kat sini berlaku, Memang kita kata motor injection boleh tune sang. Yalah boleh tune, tapi kalau pakai injektor saiz 120 standard kan. Nak cari yang lagi kecil lagi, buat benda. Tak kena pakai throttle body besar-besar. Kalau injektor pergi kedai lagi kecil ada, tak kena. Sebab dia ada nisbah dia, berapa banyak minyak, kita tulis minyak lah sini minyak, berapa banyak udara akan menghasilkan satu pembakaran yang ideal. Aku pun tak ingat dah berapa. Pernah diajar dulu, aku pun seorang yang pelupa sebab jarang benda ni, sebab kita lebih kepada feel benda-benda ni kan. Kita jarang nak kira sangat, susah nak kira pun benda ni. Sebab tu kita perlu kira. Dan ini kerja dia, throttle body ni. Throttle body dengan carburetor, dia menyalurkan udara dan minyak masuk kat situ kan. Carburetor dengan throttle body tu adalah medium. Hasil resultnya dekat dalam ni lah, dalam ruang kebuk pembakaran. Alright. So itu je, simple jalan kerja dia. Tujuan utama pula kenapa kita kena sebut-sebut dia, supaya kita tak salah yang ni lah. Supaya kita tak salah menggunakan saiz throttle body ataupun carburetor hasil daripada momokan kawan-kawan kita. Kawan saya kata bang, motor standard je. Motor Y suku standard. Kan? Motor Y suku standard biasa nak jadi dolar, nak jadi pencetus fenomena. Pakai throttle body 36, hantam.
Start motor bunyi angin kuat gila. Pakai kotak angin ke tak ni? Bunyi tu kuat juga macam mana pun. Sebab motor tu standard. Toto body 36 tu bukan pairing size dia. Right, so untuk video kali ni aku akan tunjukkan apa secara ringkas penggunaan peribadi aku, formula aku menggunakan ni lah nak tentukan size tu lah. Size carburetor ataupun injection. Okey. Dekat sini kita ada dua jenis motor lah. Memanglah injector dengan carburetor dua jenis. Tapi kita ada juga motor 2 valve yang carburetor dan 2 valve yang injection. Kita kena bersetuju. Bukan kita kena bersetuju lah. Aku secara pribadi bersetuju yang mana motor injection boleh pakai size lebih besar daripada calculation kalau untuk motor carburetor. Itu aku tak nafikan. Sebab kita boleh memperhalusi minyak punya tune lah. Kita boleh memperhalusi. Yang mana carburetor kita ambil ralat julat yang paling bersesuaian. Tu bukan masalah, itu memang macam tu lah motor dia. Right, so first kali kita pergi dekat motor. Macam mana nak tulis motor. Sini formula cari carb dulu, carburetor. Carburetor untuk 2 valve. Okay, kita pecahkan 2. Sini pula FI untuk 2 valve juga. Okay, so kat sini lah. Ni motor apa? Kita ada Honda, kita ada Legenda kan. Legenda 115, Honda kita ada Dash 110 yang baru tu, kita ada Aspire labi-labi. Tahu Aspire labi-labi? Aspire 110 yang baru tu, kita panggil Aspire labi-labi. Ada yang panggil Aspire kambing, macam-macam lah nama kan. Lepas tu kalau Yamaha Legenda lah. Tu model apa lagi yang injection? Masuklah sekali. Okay, motor carburetor ni macam biasalah. Kita ada Aspire, Chris, Dash 110. Dash 110, kita ada macam-macam lah, Krista, macam-macam lah. Selagi motor tu carburetor pakai 2 valve, boleh guna formula yang aku tulis kat sini. Selagi motor tu injection 2 valve, boleh guna formula yang aku letak sini lah. 2 valve ni maksudnya 1 valve minyak, 1 valve exhaust lah. Jangan ingat 2 valve minyak, 2 valve exhaust, 2 lah sang tulis tak kan? Right, so untuk motor carburetor ni, formula dia paling mudah lah bagi aku, iaitu bore bahagi 2 sama dengan size carburetor. Simple je. Size piston kita tu kita boleh bahagi 2 dan kita akan dapat size carburetor. Sama dengan formula kalau kita nak cari size valve, betul? Ini adalah formula dia. Maksud kata kat sini, kalau motor kita piston size 57 mm, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat size 25, 26, 27, 27.5 kat sini kan? 26.5 mm. Betul tak? 57 bagi 2, 50 bagi 2, 25. 7 bagi 2, 3.5. Macam salah lah. Tak apalah, kita kira kalkulator balik lah. Aku pun bengap kat matematik. Yelah, fail matematik dulu. Ok, 57 bahagi 2, 28.5. Masya Allah, mampu. Mampus. 28.5. 28.5, ok. Selalunya, ni kita cerita realiti terus. Formula is formula. Kerap kali, acap kali aku tekankan, formula is formula. 57 hang boleh pakai 28. 28.5. Mana ada kan 28. Kau beli carburetor 28 leh bagi 28.5. Sebab apa? Sang dah ajar kira dah. Terpulang. Kita boleh pakai carburetor yang ikut formula ni bila mana motor kita betul kita nak buat racing. Ni motor ni bukan parking, bukannya pergi sekolah punya, bukannya pergi surau punya motor ni. Ni memang untuk motor racing punya. So 57 boleh pakai size 28. Tetapi seandainya motor tu lah kita nak pakai hari-hari pergi kerja, motor tu lah nak pergi pasar malam, beli sayur, beli telur ke apa. Jangan. Peribadi je jawab, jangan. Selalunya 57 ni, kita akan pakai size carburetor under 24mm. Dan ke bawah. 24mm dan ke bawah. Itu lagi senang motor kita nak berjalan. Sebab apa? Kalau motor kita pakai carburetor besar, kuasa bawah kita akan berat. Banyak bebek dia dekat situ. Sebab minyak tu masuk banyak. Bawah dia lemas dalam dakapan. Atas dia lebih cenderung ke atas. Kalau kita kata minyak tu lebih automatik, dia cenderung ke atas. Daya menekan dia dekat atas. Kalau kita pakai 24mm ke bawah, 24mm, 20mm, kan, kita sendok 18mm. Lagi mudah motor tu berjalan daripada bawah ke tengah. Atas tu pun ada belanja juga, bukannya tak hidup. Cuma atas yang 57 pakai 28 ni lebih lama dia boleh koyak sebab motor dia lebih sejuk. Motor dia kurang kering. Dia bunyi top speed tu kita boleh dengar tau. Top speed tajam ke, top speed lembut ke, dia ada nada dia tersendiri. Yang mana aku tak boleh buat bunyi pakai mulut. Kan? Selalunya 57 kita akan pakai bawah 24mm.
Ni reality terus aku tunjuk. Kan? Senang kata, bore bahagi 2 dapat size carburetor. Okey, carburetor kita dapat 28.5. Okey, point macam biasa aku tak suka tengok. 28. Kalau ikut formula 28. Kalau nak motor road potong 4 terus, tolak 4. Pakai 24. Kalau motor road nak pakai biasa-biasa, bukan nak lumba sangat pun sama. Okey. Tapi kalau korang betul-betul nak lumba, dipersilakan. Pakai terus ikut formula. Macam tu. Aku tunjuk reality terus je. Jalan paling mudah. Kan? Kita tunjuk jalan paling mudah. Sebab apa macam aku beritahu tadi kalau carburetor besar, angin tu banyak. Jadi motor tu perlukan daya yang betul-betul kuat untuk menggunakan angin tu sebetul-betulnya lah. Kalau tak angin tu sekadar angin je lah. Ada sia-sia kat situ. Right, ini untuk motor menggunakan carburetor 2 valve. Macam mana pula kalau motor injection? 2 valve juga. Jalan kira dia lain pula lah. Jalan kira dia ada marker lane. Marker pun ada tapi color dia tak berapa nak nampak. Sorry ya. Right. Kalau motor injection pula sama juga, bore dulu bahagi dengan 2. Ada yang tahu tak bore tu apa? Bore tu adalah size piston. Size piston, bore tu size piston, kan pening pula bore tu apa? Bore bahagi 2 sama dengan A darab dengan 1.15 sama dengan size throttle body. Right. So kalau contoh kita pergi ikut calculation ni juga, 57 bahagi dengan 2 kita dapat 28.5 darab dengan 1.15 sama dengan, kita akan dapat jawapannya, jeng jeng jeng, 28.5 darab 1.15. Kita akan dapat jawapannya 32 lebih kurang 32 mm lah. Dia paling tepat dah jawapannya 32.7. Tapi ambil 32 terus je lah, lagi senang kan. Kita akan dapat saiz 32. Nampak beza? Daripada tadi sini 28 je. Sini pergi 32, dia boleh pakai. So kalau nak racing dipersilakan 32. Kalau on the road biasa-biasa kalau on the road biasa-biasa, jangan pakai 32. Dia akan jadi sama macam ni lah kalau pakai 28. Jadi macam mana? Ni macam mana pula kira? Sama lah. Tolak P 4 ke tolak 2 ke, kita akan dapat saiz yang sesuai. Kalau macam ni 57, aku boleh kata pakai saiz 30 je. Potong 2 je lah. Potong 2. Tolak 2, kita akan dapat saiz yang ideal untuk on the road. On the road lah. Saiz 30. Saya yang saiz 30 mm lah. 30 mm throttle body apa? Kalau lagi injection boleh kahwin apa? RS punya ke apa kan? Kahwin ni kan, sementara ni kan. Boleh pakai ni lah, saiz throttle body 30 mm. Mudah je. Kan? Bore bahagi 2, saiz piston bahagi 2 dapat 28.5, jadikan A darab 1.15, kita akan dapat saiz 32.7. Ambil 32. So itu adalah yang gila babi punya. Yang manusia normal kita pakailah bawah sikit 30. Sama juga dengan carburetor, bore bahagi 2 dapat saiz carb. Saiz carburetor ni yang gila babi punya. Kita jadilah manusia yang lebih bersifat penyabar, tak terlalu tamak. Kita pakai yang 24 ataupun 26 pun boleh, terpulang. Tapi bawah sikit lah, sebab 57 kan. Dia macam tu je. Right, so habis untuk motor Allahuakbar. Untuk motor 2 valve. Sekarang ni kita pergi ginjak ke motor 4 valve. Yang 4 valve ni yang kami tunggu aku tahu. Tapi sama je, 2 valve pun kita geng juga, tak ada halnya. Tak ada hal. Sekarang ni kita pergi ke carburetor 4 valve. FI 4 valve. Maka ni lebih nampak ke? Kebiru ni aku tengok macam lebih formal, dia lagi padu. Right, so carburetor 4 valve, FI 4 valve. Carburetor 4 valve kita ada motor apa? Suzuki Belang. Suzuki Belang lagi, motor apa lagi? FS yang tak banyak pun. LC. Macam tu je lebih kurang. Tak apa, Wave 125 yang modified 4 valve kan, ada jual kan. So kalau FI macam biasa kan, idola Y150, RFS, kita ada RFS, kita ada RS, kita ada SYM 185, VF 3i. Panjang nama dia. Aku suka sebut SYM, tak tahu kenapa. Sebab dia, tak tahu, dia macam klise sangat nama dia. Best nak sebut kan. 4 ni lah, simple lah tu kan. YRFS, RS, YRFS, RS. Dia lah tu. Yang majoriti umum orang pakai lah. Kan, kalau motor pelik-pelik tu aku tak tahu lah, wallahualam lah kan.
Right. So kat sini carburetor 4 valve. Macam mana jalan cara kira dia? Jalan cara kira sama juga. Bore bahagi 2 sama dengan saiz carburetor. Saiz carburetor. Kalau umum motor 4 valve ni, bila kita kata yang modified tu lah, yang modified dia akan starting piston 60. Dulu 60, sekarang ni kita tak tahu ada lagi ke tak 60. Susah kan nak ada 60 kan. Sekarang ni 62 dah kan. 60 kita letak sini kan. 62, 64, 65, 68, 70. Kan? Lebih kurang macam tu lah. So kalau 60 bahagi 2, kita akan dapat 30. Sini 31, sini 32, sini 32.5, sini 34, sini 35 saiz carburetor. Nampak? Simple je, dia mudah kan. Piston bahagi 2 kita dapat saiz carburetor. Ini padanan-padanan dia lah. So kalau 60 nak pakai 32 pun boleh. Dipersilakan untuk gila babi. Biru-biru sikit muka terpulang lah. Tapi aku pun faham secara peribadi dan realitinya motor carburetor ni mampu untuk pakai saiz yang lebih besar sedikit daripada calculation. Itu kelebihan motor 4 valve. Sebab compression ratio dia boleh pakai lagi tinggi daripada kebiasaan normal motor 2 valve. Tu kelebihan dia lah. Kan kelebihan dia. So 62 31 tak apa. 62 pergi hantam terus 32. 34 ke mabuk ketum sikit. 65 35 mm nya ke 36 ke terpulang. Kalau 70 ni ke 35 FCR saya berapa-berapa pun tak tahu dah. Kan? Dia umum cenderung dia boleh lebih advance daripada calculation ni. Sebab ini adalah basic calculation yang aku pakai. Okey, lepas tu kita pergi ke arah motor injection. Okey, untuk motor injection 4 valve ni dia lain sikit. Dia ikutkan ada calculation macam ni juga, tapi aku tahu calculation tu akan memeningkan orang, jadi aku come up dengan calculation yang lebih mudah dan jawapan dia masih bagi aku rational. Yang mana kita akan kira daripada saiz valve. Valve intake darab dengan 1.5 sama dengan saiz throttle body. Kita come up dengan formula yang lebih macam ni lah, aku rasa lagi memudahkan orang. Sebab kalau ikutkan formula ni ada yang aku belajar dulu, bore juga, bore bahagi 2 dapat jawapan darab dengan 1.15. Ada juga formula tu. Ada juga formula kedua, valve intake daripada 2 tu kita kena 1 kena balik dan kita akan darab dekat dengan 1.15. Dan ini adalah formula yang aku come up dengan cara yang lebih mudah untuk orang tak pening. Sebab tujuan motif buat video pun supaya orang tak pening. So kita darab terus dengan 1.5. Kita akan dapat jawapan yang masih seiring dan sejalan daripada yang formula-formula yang aku belajar dululah. Alright. So kalau contoh kita letak sini, saiz valve dia 19 17 standard kan. Lepas tu kita ada saiz 22 19 ni saya bagi intake kan. Lepas tu ada 23 20 24 24 22 24 21 tak pasti aku pun. 25 22 26 23 27 24. Sampai macam tu. 27 24 tu. So berapa saiz throttle body yang range sesuai dalam dekat sini? So kalau kita kira dekat sini, tengok 19 kita ambil saiz throttle body saiz valve intake ni je aku gariskan. Bab ni kalau hampa sikit hampa akan mabuk nanti. Kan? Sikit iklan tak ada masalah. Jangan skip video sebab hampa akan memeningkan aku balik nanti ya. 19 kita darab dengan 1.5 kita akan dapat 28.5. Ada ke throttle body 28.5? Tak ada. So pakai 28. Y standard ni kan 28 kan. Tak salah aku lah. 22 darab 1.5 kita akan dapat jawapan 33. Ada throttle body 33? Tak ada. So pakai 32 kan. Lepas tu 23 darab 1.5 kita akan dapat jawapan 34.5. 24 darab 1.5 kita akan dapat sini 36. 25 darab 1.5 kita akan dapat 37.5. 26 darab 1.5 kita akan dapat 39. Dan 27 darab 1.5 kita akan dapat 40.5. Okey, first kali. Apa yang kita nak perasan kat sini tau? Bila ada poin-poin ni jangan pandang lah. Abaikan terus. Abaikan terus. Right. So dekat sini kita nampak apa tau? Ini adalah saiz throttle body. Ini adalah saiz valve. Apa yang kita boleh pairingkan lagi dekat sini tau? Yang boleh kita pairingkan lagi dekat sini adalah saiz piston tu sendiri. So kalau aku tulis sini piston 1917 ni selalu piston 57.
Sini mula 62. Sini pun ada juga yang pakai 57 kan. 57 pakai piston dome, kompres kau sikit 13, boleh pakai 22 19. Masing-masing punya cara setup lah. Sini mula 63 kan, lebih kurang lah. Sini piston 64, sini piston 65. Sini piston 68 dah lebih kurang. Sini piston mungkin hampir 70. Ni selalu padanan dia macam ni lah, lebih kurang. Nampak? Piston 65 pakai valve 2522. Boleh hantam, jangan pakai 37.5, pakai 36, bawah sikit. Sebab calculation yang aku kira ni dia maksimum tu dah dia hantam. Nak kata maksimum sangat pun tak. Kalau hang gila babi, hang boleh pakai besar lagi. Tak ada masalah. Tapi secara logiknya, kecilkan sikit. Kalau tadi, besarkan sikit. Belah sini kita kecilkan sikit. Walaupun aku belum boleh cakap, Sang ni tadi cakap injection boleh pakai yang besar. Yes, aku tak nafikan. Tapi formula yang aku bagi ni dia macam hantam lebih sikit lagi, belanja lebih lagi. So tu pulang. Memang tak nafi ada yang setup 68 pakai throttle body saya 40. Tak nafi. Kan? Ada juga 57 je. 57 1922. Pakai throttle body saya 32 ada. 34 pun ada. Terpulang masing-masing punya cara setup. Sebab dia throttle body ni dia bukan sekadar ikut saiz piston, bukan sekadar ikut saiz valve. Dia sebenarnya lebih kepada berapa kuat enjin tu boleh support. Dia ibarat macam enjin tu lagi padu enjin tu lagi besar throttle body dia nak. Sebab dia perlukan minyak yang banyak. Minyak yang banyak perlukan angin yang banyak. Angin yang banyak perlukan saiz benda yang nak masuk angin yang banyak. Yang mana throttle body lah kalau dekat sini. Kalau dekat sini carburetor ni lah saiz carburetor kena besar. Dia macam tu. Sebab lagi banyak minyak masuk, lagi banyak udara diperlukan lah supaya perkahwinan mereka tu menghasilkan anak-anak iaitu tenaga horsepower lah. Kan bahasa mudah kat situ. Ini adalah piring-piring dia. Nampak. Kalau hampa nak rajin kira silakan kat sini. Silakan kat sini. Kan? Sebab kalau ikutkan ada satu formula tu yang aku diajar dulu, samalah macam aku beritahu tadi. Bor bahagi 2 dengan A. A darab 1.15 sama dengan saiz throttle body. Ataupun satu lagi, saiz valve intake darab 1.4 sama dengan A. A darab 1.15 sama dengan saiz throttle body juga. Sedangkan formula ni aku bagi valve intake terus darab 1.5 sama dengan saiz throttle body. Kalau ada yang rajin dipersilakan kira menggunakan 3 jenis formula ni, korang tengok jawapan dia macam mana. Tak jauh sangat, masih valid. Sebab at the end of the day, saiz throttle body, saiz carburetor ni bukan berdasarkan sini. Sini hanyalah guideline. Supaya kita tak terlalu mabuk dengan cakap kawan-kawan kita. Kawan-kawan bukan boleh pakai juga pun. Kawan aku cakap, siapa kawan? Kawan pada kawan aku. Kawan pada kawan-kawan aku. Kadang mereka cerita je. Mereka cerita je. So ini adalah calculation dia yang aku pernah belajar dengan orang dan aku diajar. Dan aku pun melawan juga teori yang mana last kali aku end up guna yang ni. Atas kesesuaian yang aku rasa lebih mudah untuk orang kira dan lebih rasional untuk aku nampak yang aku rasa boleh pakai lah. Kan? Sama kat sini tau. 64 kalau pakai 64 dua-dua, jack pula, jack 4, 64 je 4 jarang dengan 64. Selalu 65 pakai 64 jarang dah. 65 jack 4. Hantam saya 37. Tak ada 37, 36. Pakai 36. Kan? 68, 26, 23. 68 jack 4 macam tu. Pakai lah. 38. Kesesuaian dia memang macam tu. Dia takkan dapat cepat-cepat. 70, wah 27, 24. Jack berapa dah 70 ni pun kan. Pakai saya 40. Kan? Kalau 57 banyak tahu dah pakai 32 ada. Kan? Sebab dia mampu, setup dia mampu menampung macam tu. So boleh lah. Kan? Sebab kita kena faham tau. Modified ni seni. Yang ni modified ni adalah bahagian bab tuning lah. Sebab kalau kita contoh motor saya 62. Pakai plug valve saiz 2422. Dah mula pening kat situ lah. Cam pula mabuk ambil 270 degree. Throttle body pula hantam saya 40. Aku ingat kau bawa pergi dyno, orang dyno tu start motor rem. Malas gila punya dia tadi. Kau pergi bengkel balik betulkan balik. Ni pomen saya buat bang, kau kencing. Dia pun tahu. Orang dyno ni dia lagi cukup arif benda-benda ni, dia tahu. Ni bukan pomen yang kencing kau yang kencing pomen. Mesti kau cakap, saya dah dapat formula ni bang kat Facebook, saya dah tanya pomen-pomen ni, saya datang dengan formula saya sendiri. Saya ada teknologi baru, abang silakan ikut formula saya. Pomen pun malah nak beletir, pasang lah. Pasang-pasang ambil upah dah kopi dyno. Orang dyno tu kata reject, kata balik. Sebab tak sesuai. Takkan saiz 40, injektor saya 40, piston 62, Vah dah 2422, bukit Vah doktor mana aku pun tak tahu dah. Throttle body saya 40, degree can 270. Injektor pakai siapa? 120, saya nak cari kecil lagi. Wallahualam. Ni biarlah orang dyno yang punya peningkan kepala.
Aku tak nak pening kepala sebab kat sini pun dah nampak kepeningan dia macam mana. Pening ni. Sebab tu kita kena ada satu table, satu jadual, satu calculation supaya kita tak terlalu tergelincir. Kita tak nak terlalu tergelincir. Sebab benda ni akan memudahkan hampa lah. So kalau benda ni hampa terlalu mabuk ketum, horsepower tak keluar, lepas tu salahkan dyno. Macam biasa salahkan tukar dyno. Sedangkan diri sendiri yang mabuk pergi beli barang-barang bukan-bukan ni. Kita tak kata, lepas tu salahkan barang macam biasa, takkan salahkan diri sendiri. Throttle body ni tak bagus, cam ni macam haram jadah kan, head ni tak boleh pakai. Padahal salah diri sendiri sebab kita terlalu dimomokkan dengan janji-janji dan harapan palsu lah. Sebab kita tahu bila pakai besar-besar memang secara teori lagi besar lagi padu, lagi besar lagi padu. Tapi kalau besar tapi tak sesuai, tak padu lah, tak sesuai langsung dah. Sebab ni setting. Modify tu seni. Selalu cakap ni, modify tu seni. Kita perlukan kepala tau. Kita perlukan kepala untuk berfikir. Modify ni kita kena ada kepala dulu untuk berfikir benda-benda ni. Kita kena fikir benda ni. Lepas tu kita bukan setakat kena ada kepala je. Kita kena ada jiwa lah. Jiwa untuk mendalami apa yang berlaku kat motor tu. Kalau setakat ada kepala je, kita tengok orang, aku pandai juga bawa motor, aku pomen kot kan. Pergi jumpa orang ni, bengkel ni lepak-lepak dengar formula, dengar okey, balik salin set, salin buat. Buat-buat modify tak jadi, pergi serang so kedai tu, tipu abang sembang, sebat tak jadi pun. Sebab apa? Sebab kita tak ada jiwa. Jiwa tu yang nak memahami karakter setiap enjin tu. Kita kena ada, memang kita kena ada jiwa lah senang kata. Kita memang kena ada jiwa. Kalau kita modi pakai kepala, tak ada jiwa, kita bukan modified. Kita cuma copy saja yang orang buat. Itu saja. Right, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Alhamdulillah. Pendek kot. Alhamdulillah. Dan ini adalah video terakhir aku dengan suasana macam ni. Sebab kalau ada yang dah tahu, aku akan pindah kedai ke tempat lain. Kan? Sebab kedai ni pun banyak kenangan aku. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Memang 3 tahun duduk kat sini. Banyak kenangan pahit, manis dan dekat kedai ni lah bermulanya menatang-menatang ni semua kan. Ada orang bagi sumbang whiteboard, marker ni pun, whiteboard ni pun orang sedekah. Alhamdulillah. Bantu sama-sama kita berkongsi. So dekat kedai ni aku berjaya buat hampir 50 video yang aku upload dekat YouTube. Alhamdulillah, dekat kedai ni saja. Dalam masa tak sampai setahun lagi, aku berjaya upload hampir 50 video dekat YouTube. Dan aku harap sangat-sangat semoga semua video aku tu memberi manfaat dan boleh share kat orang lain lah, supaya manfaat tu lebih bermanfaat untuk semua orang lah. Tak mahu apa simpan seorang-seorang, tak nak. Mana boleh cerita kawan aku kan pecah rasa, tak ada. Sebab benda yang aku tunjuk selama ni adalah basic calculation. Jadi tak perlu aku cerita lah untuk motor RS sahaja. Kami geng RS tak payah macam tu. Kita buat basic untuk semua motor boleh pakai. Yang penting faham apa yang aku kira dan macam mana aku cuba bagi hampa faham. Yang mana jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sebab tak guna pakai throttle body besar-besar, injektor pakai kecil-kecil. Tak kena. Baik kita turunkan saiz throttle body, injektor tu saiz lebih sepadan yang sepatutnya. Kan? Kedai ni memang banyak kenangan nak bagi aku. Dan aku rasa itu saja untuk video kali ini. Dan Alhamdulillah kita dah PKPP dan banyak kelonggaran kerajaan bagi. Dan akhirnya selepas berapa bulan aku janjikan yang cukup 50,000 subscriber, aku buat kelas secara percuma untuk 3 orang yang terpilih tu. Dah pilih dah pun orang. Tapi kita tak dapat buat kelas lagi sebab kita bincang kamak apa semua. So Ahad ataupun esok, kalau video ni aku upload Sabtu malam lah, Ahad berapa bulan? Ini 6, 7, 8, 9 9 hari bulan lah lebih kurang. Diorang ada daripada Kuala Lumpur 2 orang, daripada Kedah seorang. So cukup 3 orang macam yang aku janjikan. Diorang akan datang dan aku kongsi apa yang aku tahu. Kongsi je, kita open je, tak ada masalah pun. Dan aku pun beritahu diorang minta maaf kedai selerak sebab kita nak pindah kedai, duk kemal-kemal barang apa semua dah. Jadi insyaAllah kalau aku panjang umur, murah rezeki, ada kesempatan lagi, diberi kesihatan, aku akan berkongsi kat hampa next video dalam suasana yang baru. Yes. Di kedai yang baru lah, di kedai yang baru insyaAllah. Kedai pun kedai sewa, insyaAllah. Alhamdulillah rezeki kita berhijrah, kita berhijrah lah kan. Right, so aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Tak ada apa dah, simple. Supaya hampa faham video ni, tak faham ulang lagi sekali. Cuba kira, cuba guna calculation ni supaya tak pening sangat lah. Itu je, supaya aku tak nak orang pening je. Itu je, bukan ada apa pun kan. So macam biasa, sebarang pertanyaan lanjut ataupun idea untuk hampa suruh aku buat video lain yang topik tu mudah untuk aku cerita, aku akan buat. Sebab bagi aku banyak topik orang minta yang berat untuk aku cerita. Bukan aku tak nak cerita sampai cakap, abang nak rahsia benda ni ke? Kepala otak suka hati cakap macam tu. Aku buat video yang aku rasa orang boleh faham dan mudah untuk aku ceritakan supaya hampa faham. Sebab hampa tak ada depan aku. Kalau hampa ada depan aku, topik berat pun aku boleh cerita. Sekarang ni tak ada, tu susah. Jadi aku tak nak video aku orang tengok nanti jadi banyak-banyak mazhab pula. Sang cakap maksud sebenar macam ni. Sebab banyak tengok orang mula ada yang tergelincir pemahaman daripada apa yang cuba aku sampaikan. So itu adalah kebodohan aku sendiri, gagal memberi kefahaman lebih kepada hampa yang sepatutnya lah. Right, so itu saja untuk video kali ni. Aku harap hampa semua jaga kesihatan, pakai topeng, tak pakai topeng 1000. Pilih
Kalau orang kata kotak topeng tu harga RM50 ke, RM35 ke, RM75 ke hampa nak rugi RM1,000. Kan? Jangan kata sekejap je bang, kerajaan dah bagi arahan. Bagi aku kalau orang degil-degil ni, jenis tak mau dengar arahan ni, simple je. Kalau rasa penyakit ni semua tahyul-mahyul, letak je kat hospital yang mana ada penyakit COVID yang dah positif, letak dah sebulan tengok. Panjang umur ke pendek umur. Kan? Tu pilih lah. Nak bayar RM1,000 ataupun nak pakai topeng. Sebab kalau kita keluar pun bukan lama daripada pekerja kesihatan yang duduk hospital hampir 24 jam pakai, bukan setakat topeng, baju shoot peluh-peluh. Aku peluh ni pun aku rasa tak ada apa lagi daripada mereka yang pakai baju macam plastik sampah dah tengok. Ada yang aku tengok gambar plastik sampah, potong-potong buat pakai. Sebab tak cukup kan dulu kan. Itu saja. Right. Itu sajalah untuk video kali ni. Sudahkan video kali ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.